Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya sharekan satu lagi masakan yang simple tapi sedap. Okay. Masakan yang akan saya share adalah ketam masak lemak. Sebenarnya masak lemak ni memang ada macam-macam jenis masak masak lemak, ketam, masak lemak udang, masak lemak ikan, masak lemak yang orang buat lontong yang dinamakan sebagai masak lodeh pun masak lemak juga, dan berbagai macam lagi jenis masak lemak yang ada. Tapi semua masak lemak ni yang ramai di kalangan kita yang suka masak lemak, semua masak lemak ni sebenarnya dia sangat simple, sangat senang, sangat mudah, sebab ia menggunakan bahan yang tidak banyak. Sebelum kita nak masakan kita pada hari ini, iaitu masak ataupun ketam masak lemak, kita nak tunjukkan dahulu macam mana kita nak siang ataupun bersihkan ketam-ketam ini. Dan ketam ni memang ada macam-macam jenis ketam lah, dan memang ada macam-macam jenis ketam merenjong, ketam batu, dan macam-macam yang lain lah. Kalau dari segi hukum ni, dia ada ketam yang confirm halal, dia ada ketam yang tak confirm halal. Yang confirm halal berarti memang tak ada masalah lah, semua ulama kata halal. Kalau yang tak confirm halal tu, ada ulama kata halal, ada ulama kata tak halal. Jadi ketam yang kita nak gunakan ni namanya ketam merenjong, berarti ketam laut, dan ketam laut ini confirm halal, tak ada ulama kata tak halal pun. Dan satu lagi ketam batu lah. Ketam batu pun orang perselisihkan yang macam mana. Ada yang kata ketam batu tu lah yang ketam yang kita makan dekat seafood. Ada yang mengatakan itu bukan ketam batu, dan macam-macam lagi lah. So itu semua kita tak nak masuk campur dulu. Jadi kita nak tunjukkan macam mana kita nak bersihkan ketam. Of course lah, ketam merenjong ni selalunya dia dah lama meninggal lah kan. Dan dia bukan macam ketam batu. Ketam batu ada yang rata-rata selalunya masih hidup. Jadi first kali selalunya kebanyakan semua ketam-ketam ni dia diikat dengan getah. Jadi kita buang getah ni dulu. Getah ni diikat sebab waktu tangkap tu jangan sampai dia punya penyepit ni sepit dekat orang yang tangkap lah. Sebab tu diikat. Dia kadang-kadang ikat dia ni agak terlalu belit-belit, jadi susah kita nak buka. Macam ni dia diikat dia diikat benang, dia diikat ini ni. Jadi kita pertama sekali buang ni semua dulu, buang dia punya whatever tali. Bersihkan ini. Sini. Ini semua makanan-makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita, buatkan untuk kita, bagi kenikmatan hidup kita, agar kita mempunyai berbagai macam aneka jenis makanan. Taklah hanya makan satu, ikan saja, ayam saja, daging saja. Kita pun tahu setiap makanan tu, kalau kita makan sikit-sikit, okey. Kalau kita makan banyak-banyak, kadang-kadang dia boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi insyaAllah nanti lepas ini semua kita akan
tunjukkan macam mana kita siap. Baik, alhamdulillah kita sudah buang tadi dia punya getah-getah. Cuma satu lagi nak cakap pasal ketam ni. Ketam ni dia ada ketam jantan, dia ada ketam betina. Ada orang dia particular lah, dia suka nak ketam betina sebab katanya ketam betina ada telur. Okay? So, macam mana nak kenal ketam jantan dengan ketam betina? Selalu ketam betina dia punya ni lebar. Nampak ni? Ininya lebar. Kalau ketam jantan, ketam jantan macam gini. Dia punya bentuk dia punya kecil. Ini semua ketam betina. Macam ni ketam betina. Dan kita kena tengok ni lah. Dan kalau saya tak kisah sangat lah mana jantan, mana betina, asalkan jangan ketam bapuk je dah. Dan orang kata itu bukan pilihan masing-masing. So it's up to you lah. Ini pun pilihan saya lah. Saya tak nak ketam bapuk. Saya nak clear. Jantan ni ke ataupun betinanya dia clear. Jangan tak clear. Clear susah. Jadi satu lagi, kalau kita pilih ketam, kita tekan. Kalau ketam ni semua masih keras-keras lagi, itu masih baik. Tapi kalau kita tekan ketam ni dah lembek-lembek, itu selalunya dah ketam tak baik. So macam mana kita nak bersihkan? Lagi kita tengok ni ketam ni. Okay, tengok ni. Terus sekali kita buka daripada dia punya itu tadi. Kita buka daripada dia punya ini. Ni dia. Buka terus. Ni kan kalau tadi kan ketam betina ni. Betina kan ada telur-telur sikit lah. Okay. So apa kita buat? Ini semua, kalau saya ni semua saya buang lah. Yang ini semua, yang insang-insang ni semua saya akan buang. Insang-insang ni semua saya akan buang. Okay, dan kemudian potong separuh pakai gunting. Gunting ni agak tajam lah, gunting dapur. Kita potong separuh. Ini so mana bahagian yang tak nak, kita ni baru kita cuci. Cuci, buang dia punya isi perut lah. Buang isi perut dia. Macam ni, bersihkan. Okey, sudah. Taruh tepi. Sama juga, ini kita bersihkan, buang isi perut dia. Yang kuning-kuning tu adalah telur dia. Tu yang ada orang nak suka makan lah. Saya tak kisah sangat lah. Tu, kita tunjukkan. Ni, topik ni. Buka tak mau takut-takut. Ini kita bukanya. Ini ketam jantan dia tak ada telur, tak ada tu kuning-kuning tadi. Potong setengah, buang insang dia, dan bersihkan. Alright, bersihkan. Dah. Tapi ketam-ketam ni dah bersih dia daripada laut. Dia keluar daripada laut. Dia bukan macam ketam yang ketam batu tu dia selalu di lumpur-lumpur. Dia nak potong agak lambat sikit lah nak bersihkan. Yang ini senang saja sebab dia dah keluar daripada laut, dia dah memang bersih. Okay. Lagi satu kita tunjukkan macam mana nak bersihkan ketam. Buka ni lah. Jangan takut-takut, jangan segan-segan. Lepas tu potong setengah. Dan kita bersihkan. Kita bersihkan bahagian depan dulu. Bersihkan. Bersihkan begini lah. Kita buang bahagian yang kita tak nak tu. Okey, macam tu lah cara kita bersihkan ketam. Semua dah ready. Saya tunjukkan lagi macam mana cara
kita nak masak ketam kita. Okay? Baik, insya-Allah kita akan sebentar lagi mulakan untuk masak lemak ketam. Dia lemak, masak lemak. Jadi bahan-bahan masak lemak ni adalah bawang. Untuk ini 2 kilo ketam ni, bawang 1 biji, lada merah lada hidup 5 batang, dan 2 batang serai yang dah kita ketuk-ketuk. Jadi bahan ni lada dan bawang ni kita akan blend dulu. Jadi kalau blend sikit-sikit macam gini, saya suka pakai stick blender. Kenapa saya suka pakai stick blender? Kalau kita pakai blender yang biasa tu, nanti nak kena isi, nanti nak kena bersihkan, dia punya saki-baki masih ada dekat dalam kita, di kontainer tu. Jadi kalau yang kecil, stick blender ni dia boleh blend kecil, sikit-sikit pun boleh. Dia boleh blend sikit-sikit. Tengok ni. Tengoklah. Tengok betul-betul dia dah hancur. Kalau yang blender besar tu, selalu tu kita nak kena taruh air. Kalau tak dia susah nak blend. Ini tak payah. Kalau stick blender macam gini, dia tak payah. Tengok ni, dah hancur. Okey. So lepas tu kita masukkanlah cili kita sikit-sikit, dan kita masukkan cili kita blend. Masuk lagi. Masuk lagi. Daripada kita tumbuk-tumbuk pun masalah juga. Mengkat satu hal. Kalau kita saja boleh ambil jalan yang ringkas, jalan yang ringkas, agar masakan kita pun, kan saya kata tak terlalu lama. Kadang-kadang kita ni ada yang malas nak masak pasal cara masaknya terlalu lama. Kita tak gunakan bahan-bahan atau barang-barang yang ada. Jadi selagi ada teknologi yang memudahkan kita masak, gunakanlah. Kan dikatakan masakan sendiri manfaat dia sangat banyak. Lebih lagi dengan zaman sekarang, inflasi, barang mahal, makanan jual pun mahal. Makan dekat restoran, harga berlipat-lipat kali ganda daripada yang biasa. Lepas tu ada service charge lagi. Lepas tu ada GST lagi. Dan kadang-kadang makan 1-2 pinggan dah sampai berpuluh-puluh. Makan satu keluarga sampai beratus-ratus. Kita gunakan kita punya makan. Dah. InsyaAllah. Siap. Nanti kita boleh mula masak. So, bahan-bahan ini seperti mana yang dikatakan tadi, bawang ini serai, lada merah, kemudian kunyit sikit, kunyit lebih kurang setengah sudu teh, dan kemudian 1 kotak santan. Dan cara kita pakai santan pun ada dia punya tips agar masakan kita betul-betul sedap. InsyaAllah nanti kita akan saya tunjukkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tunjukkan macam mana cara kita masak lemak. Kali ini masak lemak ketam. Sama sekali masak lemak ni ada 2 cara sebenarnya. Ada cara yang menumis bahan-bahan tumbukan kita tadi. Ada yang tak payah tumis, letak air, masukkan ini, baru masukkan bahan-bahan yang lain. Itu kita boleh, dia punya
perbezaan tak banyak sangat dah kan. Kali ini saya nak tunjukkan yang cara menumis bahan-bahan kita kan. Tumis pun tak tumis lama, tumis sekejap aja kan, lebih setengah minit, 1 minit. Lepas tu kita taruh air. Kita taruh minyak sikit, jangan banyak. Dan masakan lemak tak ada minyak, tak banyak minyak. Agak minyak kita dah panas, kita masukkan apa yang telah kita blender kan. 2 saja bahan, bawang dengan cili merah. Itu saja yang kita gunakan untuk blend. Tunggu minyak agak panas sikit. Dan kita masukkan bahan-bahan blender kita ni. Dan dalam ni kita boleh taruh air. Sampai tu kita gula. Tak payah tunggu pecah minyak ke pecah dapur ke pecah rumah ke, tak payah. Dia tumis sikit saja agar tak terlalu rasa mentah. Ada orang tak suka rasa mentah tu, tapi sebenarnya tak rasa mentah. Dia boleh terus taruh air kan, air mendidih, masukkan ini pun boleh juga kan. Jadi dah macam ni, kita masukkan air. Okay. Air taruh agak-agak lah, berapa banyak kita nak kuah dia, untuk berapa banyak ketam. Ada yang suka makan dengan hirup-hirup, ada yang suka makan hirup-hirup. Jadi kalau makan hirup-hirup, kuahnya kita cairkan sikit, pakatkan. Kita tunggu sampai sampai mendidih. So ini ketam yang dikatakan tadi yang telah kita beli. Saya beli 2 kilo. So ada ketam jantan, ada ketam betina. Kalau ketam betina macam saya dah tunjukkan tadi, dia punya itu, dan semua ada orang suka sebab dia ada telur. Nampak ni yang kuning-kuning ni? Ini telur ketam. Kalau saya tak kisahlah jantan ke betina ke, asalkan jangan yang tak jelas. Jantan pun tak jelas, betina pun tak jelas. Itu akan memberikan masalah dalam penghidupan bila mana kita hidup dalam keadaan tidak jelas. Apa sekalipun mesti jelas. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya halal itu jelas, yang haram pun jelas. Tak ada benda yang tak jelas dalam Islam. Dan tak ada benda yang tak jelas di dalam Islam. Allah SWT menjadikan segala-galanya berpasang-pasangan. Waja'alnakum azwaja. Kami jadikan kamu semua berpasang-pasangan. Berarti ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Semua berpasang-pasangan. Baik manusia, baik jin pun ada berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok pun sebenarnya berpasangan. Ada jantan, ada pokok jantan, ada pokok betina. Begitu pun juga dengan binatang-binatang pun jelas ada jantannya, ada betina. Binatang tak ada binatang separuh-separuh, tak ada. Memang tak ada, confirm tak ada. Jelas jantannya atau jelas betinanya. Jadi tak ada masalah. Kalau gitu tak ada masalah. Dan ni seperti ketam, ikan, daging, ayam, semua buat jadikan untuk kita. Wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dan dia telah menjadikan apa saja di atas permukaan bumi untuk kamu. Segala-galanya dijadikan untuk kita. So Allah dah jadikan untuk kita pula nak macam-macam colok pula. Tak nak makan daging lah, kesian lah binatang lah. Binatang berbernyawa lah, dia pun ada perasaan lah. Hai, engkau nak apa sebenarnya? Kan? Segala apa yang ada di atas permukaan bumi ni Allah jadikan untuk kita. Dan setiap
bahan-bahan atau benda-benda tu yang Allah jadikan untuk kita, seperti binatang, ada yang untuk menunggang, ya, ada yang kita jadikan sebagai peliharaan, dan ada yang dijadikan untuk makan. Semua ada tujuan. Semua ada tujuan. Dan ada juga binatang-binatang yang memang untuk dijadikan sebagai pemerhatian, ya, seperti binatang-binatang liar ke, dan semua ada hikmah dia, dan ada hikmah dia. Jadi dah agak mendidih sikit ni, dan mencecah juga. Masakan kita jangan sampai tertinggal. Jadi letak sikit, serbuk kunyit, jangan banyak, tak perlu banyak sangat. Anggaran setengah atau 3 suku sudu teh, bukan sudu makan. Tak payah berasa berkunyit sangat. Jadi tentang meletak santan ni, dia ada cara. Kita nampak selalunya kalau dekat kedai-kedai, ya, masakan ini yang bersantan seperti lontong, kadang-kadang cair, ya. Macam air, cakap air longkang pula orang marah. Macam air kolam lah, macam air kolam, cair, ya. Dia tak seharusnya macam tu. Ini kita boleh letakkan serai, kita boleh campakkan serai kita. Jadi dia tak seharusnya macam tu. Masak lemak, dia mesti pekat. Cuma santan ni dia ada cara dia. Dia nak kena letak 2 stages. Stage yang pertama kita letak sikit saja dulu, agar dia sebati, dan kemudian lama-lama santan ni dia akan jadi minyak. Dan minyak tu menjadi menambah perisa dalam kita punya masakan. Tapi santan ni dia tak boleh lama. Kalau kita biarkan dia lama, nanti dia akan berlaku perpisahan, separation antara minyak dan juga santan. Kalau macam tu okey lah juga, tapi tak begitu baik lah, tak begitu baik. Sambil-sambil tu kita letakkan kita punya garam secukup rasa. Kalau macam ni, selalunya saya letak agak lebih kurang 2 sudu makan lah. Nanti lepas tu baru kita rasa, dan sedikit serbuk perisa. Lepas tu baru kita jadi kalau sudah ni semua dah agak mendidih, kita dah boleh letakkan kita punya ketam. Masukkan ketam kita. Ketam ni dia masak tak lama. Dia cepat masak. Jadi kerana tadi ada permintaan daripada keluarga jangan banyak kuah sangat, ya. Sedangkan ketam kita pula banyak. Jadi kita terpaksa nanti godak-godak lah sedikit. Masya Allah, masakan hari ini, kalau kita makan dekat luar, ketam sebanyak ini, 2 kilo, memang berpuluh-puluh lah. Memang berpuluh-puluh punya lah, itu confirm lah. Tapi ini saya beli ketam dekat Pasar Gilang, sebab ketam kalau beli kat supermarket agak mahal sikit. Kalau beli kat Pasar Gilang dia agak murah sikit. Kalau kat supermarket 1 kilo 18. Kalau dekat Pasar Gilang, kalau kita tahu tekniknya, kita datang lepas pukul 12, antara 12 dengan 2, selalunya mereka akan turunkan harga. So, saya dapat 1 kilo $10 saja. Ini 2 kilo $20. Dan begini banyak Dan kemudian bahan-bahan yang tadi taklah lebih daripada, saya lihat lebih daripada $2 lah. Jadi $22. Boleh makan ketam sebanyak ini. Ini boleh makan lebih kurang, kalau lah satu orang 1 ekor ataupun 1,5 ekor, boleh makan 6 orang punya makan. Ini kalau letak kat shell out ke apa, awak pun tahulah harga dia berapa banyak. Tapi ini seperti yang dikatakan tadi, modalnya hanya lebih kurang 20 atau 23. Kalau campur nasi,
letaklah $24 lah untuk makanan 6 orang ketam makan ketam awak kalau biasa makan ketam ni orang kalau tak beratus tu jangan cakap lah. Kalau makan apa setakat sikit-sikit tu berarti setakat sikit sajalah, rasa-rasa je lah. Tapi ni makan sampai puas ini insya-Allah akan makan berdesut-desut sampai puas. Itu sebabnya apa sekalipun masak sendiri itu lebih baik, lebih ekonomi. Memang sekarang ni kita semua mahal, semua barang mahal. Kita mengeluh barang mahal. Tak cukup itu, tak cukup ini, tapi kita yang tak nak berubah. Kita tak nak berubah. Jadi insya-Allah kita tunggu sampai ketam kita ni agak masak dulu kan? Agak masak dulu, nanti baru kita taruh second round punya. Kita letak second round punya ini santan. Santan pun kita pakai santan biasa, santan karak. Tak payah lagi macam dulu nak pergi berparut-parut semua, tak payah. Kalau kita nak tutup, kita boleh tutup. Sekejap kita tutup. Okay. So itulah yang dapat saya sharingkan. Saya nak betul-betul menggalakkan masyarakat kita dan suasana dan keadaan macam ini, kita buatlah sesuatu perubahan. Kita masak sendiri, banyak dia punya kebaikan. Dah banyak kali saya terangkan fadilat kita masak sendiri untuk keluarga, especially kita boleh eat together, dia berkat, dia akan apa, banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh daripada masak sendiri. Ini selalunya kalau masak-masak ni, kalau dalam keluarga saya kita ramai-ramai. Tapi bila mana saya nak rekod aja semua hilang, semua hilang. Ada yang tunggu kat tepi-tepi tu. Tapi selalunya kita masak secara berkeluarga. Ada yang potong, ada yang iris, ada yang petik-petik, ada yang bersihkan. Nanti last sama ada saya yang masak ataupun isteri yang masak. Jadi nampak ketam kalau dah merah berarti dia sudah masak. Once dia dah masak, kita dah boleh kecilkan api dan kita taruh the next round of kita punya santan. Okey. Kalau rasa kita nak pekat, kita tambah lagi lah santan. Kalau untuk saya ini dah cukup. So yang second round punya santan ni kita tak payah tunggu lama. Kita tengok dia punya itu. Kita tak payah tunggu lama. Sekejap saja kita dah boleh padamkan api. Jadi dia tak pecah santan. Dia tak pecah santan. Tengok dia punya kuah pun jadinya cantik Kuah dia jadinya cantik, manis, Masya Allah. Inilah dia kita punya masakan ketam masak lemak. Tunjuk sikit lah, tunjuk sikit dia punya kuah lah. Tengok dia punya kuah yang saya katakan tadi. Macam ni nampak. Dan dia tak terlalu cair dan dia tak terlalu pekat. Kalau masakan-masakan lain memang kita terlalu kita pekat. Ini nampak dia tak separated. Santan dia ada. So itu saja insya-Allah kali ini. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.